sangat sinonim dengan penduduk Bandar Maran Pahang. Selain menjadi pusat rekreasi, hutan semula jadi ini juga didiami oleh unggas dan bagastra yang lain, termasuklah enggang. Namun kepercayaan dari ini mula tergugat dengan kehadiran pembalakan sejak beberapa minggu lalu. Hutan Bukit Mikro seluas 100 ekar akan ditebang tidak lama lagi. Jalan pembalakan sudah mula dibina oleh kontraktor pembalakan yang diberi lesen untuk membalak di kawasan hutan ini. Apakah akan berlaku jika kawasan hutan ini ditebang sepenuhnya atau digondolkan? Ni air bukit ni sebenarnya ni. Mana air ni memang tak putus lah. Tak putus. Dah kalau hutan tu ni. Hutan tu kalau sekiranya dia Tebang. Dia tebang, dia terhenti situ, habislah mana air tu tak. Dia berapa lama dah guna air sini? Orang sini guna air ni. Lagi dulu. Daripada Taman Keramat ni ada? 80-an dulu. Oh, baru. Lama lah. Dulu 80-an. Tak pada mula apa? Mula duduk rumah dia orang dah buat. Tapi kenapa ada metal dah? Metal ni tutup kan. Oh, dia tak pergi. Kalau tak ada. Metal ni tutup. Tu dia. Jadi di sini kita tutup sini. Metal ni. Jadi ibarat ini dia punya saluran dia lah. Saluran paip ni. Dia daripada atas sana lah. Atas bukit, kita panggil dia bukit hutan Bukit Makro ni. Bukit Makro. Jadi yang jadi isu kepada penduduk di Taman Seri Keramat ni ialah bagaimana kerajaan meluluskan kawasan pembalakan saya kira seluas 100 ekar di kawasan hutan ini. Bagaimana boleh luluskan sedangkan ia adalah tadahan hujan ya. Dan kalau kita masih ingat di Maran ini dulu berlaku banjir lumpur ya, yang dahsyat pada awal Januari 2021. Jadi mereka takut ya, penduduk di sini takut bila hutan-hutan ni digondolkan, pokok-pokok ni ditarik. Dia takut nanti berlaku banjir balak seperti yang terjadi di Bentong ya. Inilah keadaan dia. Ya. Nampak ni. Inilah keadaan dia. Hutan. Okey, dan kalau kita lihat ya, hutan Bukit Makro ni, ya, kalau ditebang, ditarah ya, dia betul-betul bawah daripada hutan ni ialah Sekolah Kebangsaan Seri Keramat. Nampak? Tu, nampak? Ni, hutan atas ni dah diluluskan untuk pembalakan di kurang 100 ekar. Macam mana boleh lulus? Pernah tak kerajaan mengkaji kelulusan ini boleh memberi impak besar kepada penduduk di kawasan ini? Ini isu ni dah setahun lebih dah sebenarnya kita dapat aduan daripada rakyat bermasyarakat di kawasan ini kan. Ataupun Bukit Keramat ni juga terletak satu pusat tarikan pelancong yang diberi nama Taman Seri Keluluk Lestari. Taman ini menggunakan semua sahabat sumber
air semula jadi, mata air sejak 1987 jadi kalau berlaku pembalakan di atas sana, di puncak bukit ni, pasti sumber air ini akan terputus. Dan apa yang lebih membimbangkan, kemungkinan berlakunya kegelinciran tanah ataupun kepala air. Jika berlaku hujan lebat, kepala air akan turun dari sini dan membanjiri kawasan Taman Seri Keramat dan Bandar Maran. Ini yang paling kita bimbang berlaku jika pembalakan dibenarkan di Bukit Makro ataupun Bukit Keramat ini. Okey, ini Bukit Makro. Ini Bukit Makro. Di sinilah ada isu kawasan pembalakan yang diluluskan, yang menjadi isu yang ditentang oleh penduduk-penduduk, diluluskan kepada satu syarikat yang ada kaitan dengan pemimpin setempat. Jadi persoalannya bagaimana kawasan hutan balak ini boleh diluluskan kepada satu syarikat, sedangkan kawasan inilah kawasan rekreasi. Kalau kita tengok sini, ini rekreasi untuk orang-orang awam, untuk beriadah naik ke puncak bukit. Tapi kenapa diluluskan kawasan ini? Ini yang menjadi persoalan dan perlu diambil perhatian oleh pihak kerajaan. Dan perkara ini adalah satu perkara yang tidak wajar berlaku. Sekiranya kerajaan negeri berhasrat untuk menyelamatkan, memulihkan alam sekitar di kawasan hutan-hutan di negeri Pahang. Idaman kepada pembalak. Jadi duit. Ini kawasan ni tebang ni. Memang ni memang lalu sini. Kalau nak keluar dia. Oh, maknanya bahan ni. Okey, saya sedang berada di perjalanan ke puncak Bukit Makro 300 meter daripada aras laut dan anda boleh tengok di bawah tu ialah Bandar Maran. Jadi isu kawasan pembalakan yang diluluskan di kawasan hutan Bukit Makro ni satu isu yang serius yang patutnya ditentang, dihalang oleh pihak kerajaan. Kerana ia boleh merosakkan ekoturism, flora fauna dan juga boleh membahayakan penduduk-penduduk terutamanya di Taman Seri Keramat yang berdekatan. Kita tengok dulu. Antara kayu-kayu balak yang besar, kayu meranti ni yang menjadi idaman pembalak. Di meranti bukit ni ini kayu meranti bukit ni. Nampak ni Jadi patutlah kawasan yang menjadi pusat rekreasi kepada warga-warga Maran ni yang menjadi laluan, nampak tu untuk orang beriadah. Tidak patutlah kawasan ini diluluskan sebagai kawasan pembalakan. Macam mana boleh lulus sedangkan penduduk memantau? Tolong kerajaan, tolong. Okey, inilah dia puncak Bukit Makro 915 kaki, 279 meter. Jika pembalakan ini diteruskan, pokok-pokok yang berusia ratusan tahun ini akan
tumbang, menyembah bumi, dan kawasan rekreasi rakyat ini akan musnah. Apabila semua balak-balak ini yang bernilai tinggi seperti meranti ini akan ditebang. Kawasan lesennya sudah diluluskan, cuma masa untuk ditebang saja, dan mataunya pun sudah disediakan. Jadi bersamalah kita rakyat membantah pembalakan ini, kerana ini adalah hutan warisan kita, hutan di pinggir Bandar Maran yang menjadi kebanggaan rakyat dan menjadi tempat riadah rakyat jelata. Kadi Ahmad, wartawan tua. Lihatlah di bawah bukit ini terbentang luas kawasan Bandar Maran. Jika pembalakan dibiarkan berlaku, mungkinkah suatu hari nanti bandar ini akan dilimpahi banjir lumpur dari kawasan yang bakal digondolkan nanti.